saudara, jika adalah mana-mana politikus atau ahli-ahli politik menyatakan apa yang mereka lakukan semata-mata demi agama, bangsa dan negara, bagi saya ia hanyalah sekadar retorika menjengkelkan dan cukup menjijikkan. Orang-orang macam ini, kalau mereka menyatakan apa yang mereka lakukan untuk menyelamatkan negara, untuk demi bangsa, demi agama, demi negara, it is more on a rhetorical politic. Ini tidak lebih daripada retorik politik. Sebagai contoh, hari ini saya tengok dalam wall, Azman Ali, dia menyatakan kenapa dia melakukan tindakan Sheraton itu adalah kerana ada dakwaan sek membabitkan Anwar Ibrahim. Itu digunakan sebagai alasan dia di mahkamah. Kerana itulah dakwaan sek membabitkan Anwar Ibrahim tidak boleh digunakan oleh Muhammad Azman Ali sebagai pembelaan berhubung saman atas pelanggaran tugasnya sebagai pemimpin dalam daerah Gombak oleh pengundi Gombak. Itu yang tersiar dalam wall saya berhubung dengan saman Azman Ali. Dan dia bercakap soal apa ini membabitkan soal moral. Azman Ali bercakap soal moral. Marilah senyumlah kita. Kalau di mahkamah saya cakap I rest my case lah. Tak hanya untuk memperbetulkan. Oh macam inilah saya bercakap demi untuk agama, bangsa dan negara. Saya menolak pimpinan Pakatan Harapan. Saya bukan kita ahli UMNO. Waktu Pakatan Harapan memerintah, kita akan serang kalau benda tak betul. Kalau apa yang buat betul-betul, kita akui. Tapi 22 bulan lamanya, nampak banyak kebejatan berlaku. Kita serang. Dan hari ini pula tu saya melihat bahawa konon-kononnya dia meruntuhkan kerajaan Pakatan Harapan itu kerana soal moral. Dan dia tidak dapat serve sebagai wakil rakyat. Kerana dia disaman oleh 10 orang ahli pengundi di kawasan Gombak. Mereka membawa Azmin ke muka pengadilan. Saudara jangan lupa, sebab dia ada satu kontrak antara dia dengan rakyat. Waktu dia mendambakan undi daripada rakyat, waktu rakyat memberi undi, itulah terjalinnya kontrak antara dia dengan rakyat. Apabila dia gagal melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai ahli parlimen di Gombak, maka rakyat Gombak berhak untuk mengambil tindakan undang-undang. Dan dia menyatakan dia tak ada masa kerana menyelesaikan masalah ini, kerana dia masa ni banyak habis untuk politik, terutama dalam langkah Sheraton. Apa yang berlaku Sheraton, kerana dia tak setuju dengan adanya berlaku pemimpin yang tiada moral. Azman Ali bercakap moral. Thank you, I rest my case. Sebab itu saya katakan, besok lusa kalau ada pemimpin datang menjajakan perjuangan saya demi agama, bangsa dan negara, orang ini berhati-hati. Siasat latar belakang. Sebab mereka tidak lain dan tidak bukan adalah semata-mata untuk mempersendakan rakyat. Dan di Sabah, negeri Bawah Bayu, seperti saya kata tadi, Parti Sabah, Parti Warisan bakal menghantar surat perletakan jawatan Hassan Abdul Ghani Panggilan Amir kepada Yang di-Pertuan Dewan Undangan Negeri Sabah besok, bagi mengutarakan ikrarnya untuk melepaskan jawatan sebagai adun sepatik jika dia melompat parti. Ini akan berlaku kekecauan lagi. Politik di Sabah tidak akan tenteram lagi. Dan ini apa yang dilakukan tindakan oleh Parti Warisan itu benar. Sebab sebelum seseorang ahli Dewan Negeri itu dijadikan calon oleh Parti Warisan, mereka ada menandatangani perjanjian. Jadi bukan boleh terjun sana terjun sini. Dan ini juga harus dijadikan ukuran masa yang akan datang. UMNO harus mengambil pengetahuan pengajaran apa yang dilakukan oleh Warisan. Tak sampai pun setahun. Saudara, belum sampai jeda waktu setahun pun, Dewan Undangan Negeri Sabah dah berlaku melompat. Ini dia kata surat berkenaan akan turut diserahkan kepada Yang di-Pertuan Sabah dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Perkara tersebut disahkan oleh Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiee. Surat perletakan jawatan itu ditandatangani oleh Hassan A. Ghani pada 10 September sebelum beliau menerima watikah pelantikan sebagai calon warisan bagi kerusi Dun Sebatik dalam Pilihan Raya Negeri Sabah ke-16 yang lalu. Jadi artinya
apa yang dilakukan oleh Hassan Abdul Ghani ni, sebelum dia dapat surat watikah, dia dah sedia menandatangani perjanjian. Kalau dia melompat parti, maka dia meletakkan jawatan. Malahan dia ada juga rakaman video menyaksikan Hassan Ghani berikrar untuk setia kepada warisan dan kesediaannya menandatangani surat berkenaan sebagai bukti keikhlasan, bukan ada paksaan. Bagaimanapun, pada 25 Februari lalu, Hassan Abdul Ghani mengingkari ikrar tersebut apabila mengumumkan meninggalkan warisan dan menyokong gabungan rakyat Sabah DRS. Jadi kata Datuk Muhammad Syafiee, warisan tidak pernah memaksa mana-mana calon parti itu untuk menandatangani surat tersebut. Sebaliknya, mereka melakukannya atas kehendak sendiri untuk menjadi calon. Sebelum menjadi calon, mereka ambil surat perjanjian, sign dengan rela hati. Tak ada paksaan. Serah pada Presiden Parti Warisan, maka Presiden Parti Warisan mengeluarkan watikah. Jadi sekarang ni taling bagai naraklah ahli-ahli daripada warisan berusaha untuk memenangkan Hassan ni sebagai calon. Dah menang, tiba-tiba bulan lepas umum keluar parti, masuk parti lain. Memanglah budaya melompat ni banyak berlaku di Sabah. Jadi ini harus dijadi pengajaran kepada UMNO dan Warisan Nasional. Jadi Datuk Seri Presiden UMNO kena lihat calon-calon daripada UMNO yang akan diturunkan bertanding akan datang, bukan hanya menandatangani perjanjian, mesti ada surat. Bukan aku janji saja, aku bersumpah dengan lawyer dan sebagainya. Apabila mereka melompat saja dengan sendirinya, mereka tidak lagi menjadi wakil rakyat. So ini yang dilontarkan oleh Datuk Nazir Aziz. Dia dah cakap dalam persidangan Parlimen, saya ingat tak silap saya 3 bulan ke 4 bulan dulu. Dia kata sudah sampai masanya. Macam mana yang kata oleh Saudara Zarin, teman-teman saya dalam beberapa yang lain, di negeri Indonesia, di Thailand memang dah ada undang-undang anti-hoax ataupun undang-undang anti lompat. Kalau dia lompat saja parti, maka dia hilang jawatan dia sebagai wakil rakyat, ahli parlimen, dan kerusi itu kekal milik parti. Jadi bila parti yang bertanding, bila ada pilihan raya, maka parti yang bertanding, bukan orang. Saudara Nek Ros Mazli, surat itu boleh pakai. Kalau ada dalam undang-undang sebab itu perlu dipindah undang-undang ni. Bagaimanapun mereka mempunyai merit yang kuat untuk berhujah di mahkamah. Pula lah penakim. Tapi bagaimanapun masing-masing ada argumennya. Saya melihat bahawa sudah sampai masanya selepas pilihan raya akan datang, kerajaan mana pun perlu mewujudkan undang-undang anti lompat. Jadi macam mana kata Dr. Nazir Aziz, dia kata tak perlulah diubah banyak sangat. Cuma mereka yang melompat, maka parti yang mereka wakili itu kekal. Contohnya, anda mewakili kawasan Teberau misalnya. Okey, waktu anda bertanding, anda mewakili parti UMNO. Bila menang, setelah anda menang, tiba-tiba anda melompat menyertai parti DAP ke, parti PKR ke, parti PAS ke, sedangkan waktu itu anda mewakili parti UMNO. Maka kerusi Teberau itu kekal milik UMNO. Dan menjadi tanggungjawablah untuk UMNO mencalonkan siapa. Kerana kursi itu dimenangi oleh UMNO. Artinya pilihan raya akan datang, sepatutnya diadakan pertandingan antara parti, bukan lagi antara individu. Jadi ini perlu dikaji jugalah, sebab mungkin ada kena ahli-ahli parti bebas dan sebagainya. Apa yang berlaku di Batu baru ni, ada ahli bebas. Ini masalah juga. Jadi dalam keadaan begini, bagaimana kedudukan bebas? Tapi sepatutnya waktu itu dia dah menyatakan pendiriannya. Tak silap saya, Perabakaran tu dia dah bersetuju bahawa dia menjadi ahli PKR. Waktu dia, walaupun dia meratakan diri sebagai calon bebas, kerana calon daripada parti PKR dihalang oleh Suruhanjaya Pilihan Raya untuk bertanding, kerana mahkamah memutuskan dia tidak boleh bertanding kerana hukum pendakwaan terhadapnya hukum denda RM2,000. Ini masalah dalam perlembagaan kita mengatakan seseorang yang dijatuhkan hukuman oleh mahkamah denda sebanyak RM2,000 dan lebih, maka dia hilang kelayakan untuk bertanding selama tempoh 5 tahun. Dan kalau jadi wakil rakyat pun dengan gugur. Ini yang saya persoalkan beberapa kali apabila kita mengadakan SOP untuk PKP. Daripada 1,000 naik 2,000, daripada 1,000 naik 3,000. Bagaimana kalau yang ditangkap melanggar SOP
dan kena denda RM3. Maka dengan sendirinya dia hilang kelayakan selama 5 tahun untuk bertanding sebagai ahli parlimen. Dia hilang kelayakan kalau dia jadi ahli parlimen, dia hilang kelayakan sebagai wakil rakyat. Dia hilang kelayakan untuk mendapat pencen. Dia hilang kelayakan untuk meneruskan kerjayanya sebagai kaki tangan kerajaan. Itu yang saya dah suarakan tak silap saya minggu lepas. Saya kata jangan main-main. Bukan boleh kita nak bawa undang-undang tu sembrono. Jadi